Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi dalam rancangan Kisah Apa pada hari ini. Saya Fatih Syazwani binti Ismail bersedia untuk merukan kisah viral yang berlaku pada minggu ini. Sekarang kita akan tonton satu video yang berkenaan topik kita pada minggu ini. Baru-baru ini, sepasang suami isteri dari Kelantan mendedahkan kisah peribadi mereka yang selama ini menjadi buah mulut masyarakat sekeliling melalui TikTok. Kisah mereka bukanlah sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat apabila si isteri bersuamikan seorang lelaki maknya. Turut dikenali sebagai Abel Pink, lelaki berusia 35 tahun itu mendedahkan dia masih bahagia bersama isterinya walaupun sudah menukar dirinya menjadi seorang maknya. Perubahan penampilannya juga turut dikongsi melalui beberapa video yang telah dimuat naik di aplikasi TikTok. Walaupun sudah beristeri, namun dia bertekad untuk meneruskan niatnya menukar dirinya menjadi seorang maknya. Susulan dari itu, isterinya yang juga dikenali sebagai Yana terus setia bersamanya dan menerima segala kekurangan yang dimiliki oleh suaminya dengan penuh redha. Menurut isterinya, mungkin perubahan yang berlaku terhadap Abel Pink merupakan satu ujian dan dugaan dari Allah ke atas dirinya. Sehinggalah ke hari ini dia dan isterinya Yana tidak pernah terfikir untuk berpisah dan masih menjadi pasangan suami isteri yang sah. Okey, jadi baru-baru ini telah viral satu artikel yang mengandungi beberapa orang lelaki yang telah berpakaian seperti wanita. Semakin berbahaya dunia kita sekarang. Jadi hari ini saya telah menjemput dua orang tetamu daripada sebuah APTA untuk memberikan sedikit pencerahan dan pendapat mereka tentang topik kita, iaitu lelaki menyerupai wanita. So, sekarang sila perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Haja Anissa. Assalamualaikum, saya Dr. Alisa Alina. Okey, sekarang budaya songsang menjadi ikutan umat Islam, khususnya dalam kalangan remaja, iaitu budaya lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya. Ini adalah kerana tersebarnya kefahaman unisex, iaitu satu kefahaman yang tidak menyediakan pemisah antara lelaki dan juga wanita. Jadi, Hajar dan Farah, apakah pendapat korang tentang topik kita pada hari ini? Okey, bagi pendapat saya, lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya, ia meniru gaya perempuan dari segi pakaian. Ia pakai pakaian wanita, macam dari segi perhiasan dia memakai gelang, subang, kalung. Dari segi percakapan pula, ia bercakap dengan suara yang halus dan lanjut. Manakala dari segi berjalan dia, ia berjalan berlenggang-lenggang yang menjadikan kebiasaan wanita. Hukum lelaki menyerupai wanita adalah haram, bahkan berdosa besar. Terdapat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dan dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Okey, sekarang kita akan ke soalan seterusnya. Bolehkah anda berdua beritahu saya apakah perkara-perkara yang dilarang oleh lelaki untuk menyerupai wanita?
terdapat 5 perkara yang dilarang, iaitu mengubah bentuk fizikal termasuk menukar jantina, gaya berjalan dan gerak fizikal, percakapan dan suara, perhiasan dan juga dari segi pakaian. Okey, soalan seterusnya. Hajar, boleh berikan saya keterangan tentang beberapa dalil atau hadis yang membuktikan perharaman tentang budaya ini? Okey, terdapat satu hadis daripada Ibnu Abbas yang bermaksud Rasulullah SAW melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan dan perempuan yang meniru-niru gaya lelaki. Perbuatan tersebut sama ada lelaki yang berlagak perempuan atau sebaliknya adalah haram. Bahkan berdosa besar berdasarkan terdapat dalil yang melaknat orang yang melakukannya. Perbuatan ini juga merupakan antara kemungkaran yang telah merebak dengan meluas di kalangan umat Islam. Hukum lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya dengan cara perubatan sama ada dengan pengambilan hormon atau membuat pertukaran jantina adalah haram. Ianya termasuk dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah. Begitu juga dengan hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki. Hadis riwayat Abu Dawud. Okey, seterusnya saya nak bertanya, apakah pendapat anda berdua tentang hikmah yang berlaku sebalik pengharaman budaya ini? Pendapat saya, ianya haram bagi mengelak perbuatan homoseksual dan lesbian sebagaimana yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nam ayat 54 dan 55, iaitu bermaksud Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah peristiwanya tak kala ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji sedangkan kamu nampak kejinya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perharaman ini juga penting bagi membendung kes jenayah syariah yang lain seperti riba dan membendung isi perdagangan seks. Okey, sekarang saya nak bertanya, yang ni topik yang selalu kita dengar apakah perbezaan kusa dengan pondan? Sebab sekarang kan walaupun dia tu bukan kusa, tapi pondan ni dia menggunakan title kusa tu untuk menutup dia orang punya perbuatan tu. Jadi boleh saya tahu apakah perbezaan kusa dengan pondan? Pondan dan kusa ni adalah satu istilah yang berbeza dari segi biologinya. Apa yang dimaksudkan dengan kusa ialah insan yang memiliki dua jantina berbeza mengikut jenis sejak lahir ataupun sewaktu lahir ataupun selepas dari tempoh tersebut. Mungkin ramai yang keliru dengan status unsa yang ditaksirkan individu yang memiliki dua alat kelamin serta hak-hak yang dibolehi. Terdapat dua jenis unsa, iaitu unsa wadih, iaitu seorang yang mempunyai dua alat kelamin, dan bagi sesetengahnya salah satu alat kelamin berfungsi, manakala unsa muski ialah seseorang yang tidak dapat ditentukan jantinanya kerana kedua-dua alat kelaminnya yang tidak nampak jelas berfungsi. Sungguh lengkap pencerahan tentang topik kita pada hari ini. Saya berharap ramai yang dapat mengambil dan dapat ilmu pengetahuan tentang topik kita pada hari ini. Semoga apa yang dicakapkan oleh tetamu kita dapat memberi iktibar dan pengajaran kepada semua. Terima kasih saya ucapkan pada tetamu kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama kita untuk memberi pencerahan tentang topik ini. Sekian sahaja rancangan kita pada hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama untuk merukai segala topik-topik yang hangat. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur.